Dan jika dikenal pasti siapakah dia pihak yang mengungkapkan perkara-perkara yang boleh menjurus kepada rasuah tersebut, maka SPRM perlu menyiasat. Ya, pertama sekali saya rasa untuk merumuskan isu yang dibangkitkan dalam persoalan ini, yang pertamanya, saya percaya adalah berkaitan dengan beberapa laporan ataupun kenyataan yang dibuat oleh beberapa pihak yang mengatakan bahawa siasatan berkaitan kes Syed Saddiq ini ataupun apa yang dikatakan kehilangan wang daripada Syed Saddiq ini berlaku, saya percaya, pada 30 Mac. Di mana pada 30 hari bulan Mac ada laporan media mengatakan saudara Syed Saddiq membuat laporan kehilangan sejumlah lebih kurang RM200,000 daripada peti simpanan ataupun safety box di rumahnya. Now, 30 hari bulan Mac sehingga 4 hari bulan Jun, seperti yang dilaporkan, beberapa ahli-ahli armada telah dipanggil oleh SPRM, adalah satu tempoh lebih 2 bulan. Jadi persoalan yang pertama wujud di minda orang adalah selepas tidak melakukan atau tidak menunjukkan bahawa terdapat apa-apa siasatan dilakukan berkaitan laporan polis Syed Saddiq, bagaimanakah kemudiannya terus pihak SPRM masuk campur dalam urusan kes Syed Saddiq dengan memanggil saksi-saksi. Apakah dia yang berlaku dalam tempoh 2 bulan ini? Inilah yang telah saya sentuh secara khusus di dalam suatu kenyataan saya yang telah dilaporkan pada hari ini sebenarnya, di mana saya telah menyatakan bahawa pihak polis hendaklah memberi suatu kenyataan yang jelas tentang kedudukan siasatan laporan saudari Hidayah, kerana kita khawatir kalau tidak dinyatakan, ianya akan menimbulkan persepsi negatif di kalangan rakyat biasa. Kenapa ada sedikit salah Hafiz yang kedua yang saudara Hafiz betul tepat tadi adalah laporan polis saudara Syed Saddiq dibuat di polis dalam lingkungan bidang kuasa polis. Sedangkan SPRM merupakan bidang kuasa apa yang kita kenali sebagai isu-isu rasuah atau salah guna rasuah dan salah guna kuasa dan sebagainya. Ya. Bagaimanakah sangkut paut kes kehilangan 200 lebih ribu tersebut dengan bidang kuasa SPRM? Ini pun perlu dijelaskan oleh SPRM. Sebab adakah terdapat apa-apa aduan mana-mana pihak ketiga lain, sama ada dari dalam armada, dari dalam Bersatu ataupun orang luar sekalipun. Sebab sini saya kena jelaskan, pihak SPRM mempunyai hak dan tanggungjawab untuk menyiasat sebarang jenis aduan. Dan mereka juga boleh menyiasat aduan daripada surat-surat layang. Kerana kes rasuah ni, ramai orang khawatir nak memberikan identiti diri mereka sendiri. Jadi adanya surat-surat layang yang dimajukan. SPRM akan lihat sama ada surat-surat layang itu mempunyai asas atau tidak melalui siasatan awalan. Dan dalam kes-kes tersebut, SPRM akan berhati-hati. Mereka tidak akan masuk membuat siasatan lanjut melainkan asas ditunjukkan. Kemudian mereka akan menghubungi pembuat ataupun pihak yang menghantar aduan-aduan secara surat layang ini dan menjurus kepada siasatan yang lebih lengkap. Tapi pokoknya, ada atau tidak aduan, sama ada surat layang ataupun aduan rasmi berkaitan penglibatan rasuah atau unsur rasuah dalam nilai 600,000 duit berkenaan armada ni. Ini perlu dijawab. Sebab kalau tidak ya, isu setakat hari ini mereka tidak memberitahu apa-apa, tidak memaklumkan, bukan? Betul, setakat daripada sehingga ke hari ini, sehingga ke waktu jam 9 malam bila saya semak dalam internet dan Facebook, saya tidak nampak apa-apa kenyataan SPRM berkaitan kenapa mereka memulakan siasatan berunsur rasuah mulai 4 Jun 2020 terhadap pegawai-pegawai daripada armada Bersatu. Yang ketiganya, saudara Hafiz, yang saya nak sentuh tadi. Jangan kita lupa ya, yang saya katakan mungkin timbulkan persepsi negatif di sini adalah kerana pada 1 hari bulan Jun, ini hakikat, fakta.
1 hari bulan Jun tahun 2020, iaitu 4 hari, 3 atau 4 hari sebelum pegawai-pegawai armada dipanggil oleh SPRM, ada pihak armada, dan tak silap saya muka saudara Hafiz dalam gambar Malaysia kini, bersama dengan pihak DAP dan juga pihak Amanah, telah membuat laporan SPRM terhadap berkaitan dengan tularan satu audio, rakaman audio yang dinamakan sekarang ni sebagai The Scheme of Things, yang mengandungi apa yang dikatakan audio ataupun suara mirip kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menjanjikan jawatan-jawatan dalam kementerian ataupun jemaah menteri ataupun dalam JLC dan agensi-agensi persekutuan. Jadi laporan tersebut dibuat, saya percaya, oleh pemuda-pemuda ini untuk pihak SPRM menyiasat. Adakah ianya berunsur jenayah? Adakah rakaman yang pertama ni, adakah rakaman itu sah? Kalau rakaman itu sah dan otentik, yang keduanya, siapakah identiti yang mempunyai suara tersebut yang mirip, yang didengar seolah-olah Tan Sri Muhyiddin Yassin? Tapi perlu dikenal pasti dari segi undang-undang. Kita tak boleh cuma mengatakan, sebab sekarang ni ada sistem, pelbagai sistem yang boleh membuat gunakan teknologi untuk tamper with, menyalahgunakan rakaman. Dan jika dikenal pasti siapakah dia pihak yang mengungkapkan perkara-perkara yang boleh menjurus kepada rasuah tersebut, maka SPRM perlu menyiasat perkara tersebut dan mendapati jika ada asas membawa pihak tersebut ke medan mahkamah, dan jika tidak, maka buat kenyataan untuk mengumumkan apakah hasil siasatan mereka. Jadi yang ketiga ni, iaitu kewujudan suatu laporan kepada SPRM yang masih wujud sejak 1 bulan Jun dan masih belum dikenali hasil siasatannya. Yang interestingnya, saya percaya terdapat laporan media yang mengatakan bahawa pihak berkuasa telah mengatakan mereka akan menyiasat bagaimanakah rakaman itu telah pun didedahkan. Okey. Itu perkara jadi, yang agak tempang Tempang satu, tapi tak apa nak siasat, tapi pokoknya belum ada lagi kenyataan mengatakan akan siasat laporan berkaitan audio tersebut, kandungannya. Alright? Dan oleh kerana tiada kenyataan tersebut, maka persepsi yang akan wujud di minda segolongan rakyat adalah, adakah kerana penglibatan pihak armada dengan anak-anak muda lain membuat laporan tersebut menyebabkan anggota-anggota armada akan dijadikan kambing hitam dalam siasatan SPRM yang bermula 4 Jun tersebut, yang mengakibatkan aduan yang dibuat oleh saudari Hidayah tentang layanan beliau. Now, ini persepsi yang akan berbangkit kerana semuanya berkait, iaitu laporan polis Syed Saddiq 30 hari bulan Mac tentang kehilangan RM200,000 lebih. Sama ada atau tidak aduan berkaitan wang lebih kurang RM600,000 oleh pihak armada. Yang ketiganya, laporan audio Scheme of Things oleh pihak armada dan anak-anak muda lain. Dan kemudiannya aduan yang dibuat oleh saudari Siti Hidayah pada 6 hari bulan Jun, selepas beberapa rakan dan beliau dipanggil untuk siasatan mulai 4 Jun. Dan yang kelimanya, kenyataan SPRM pada 6 Jun yang menafikan dakwaan Hidayah tersebut. Jadi untuk menyelesaikan perkara ini di bawah prinsip kedaulatan undang-undang, dan saya cuma pentingkan prinsip kedaulatan undang-undang seperti yang seringkali kita sentuh. Tanpa kedaulatan undang-undang, negara maju sekalipun boleh berpecah belah dan menjadi mundur, apatah lagi negara macam Malaysia yang ingin menjadi maju. Ya, dari segi prinsip kedaulatan undang-undang, perkara ini perlu dijawab supaya rakyat tidak mempunyai persepsi negatif yang akan hilangkan keyakinan dalam konsep pihak berkuasa. Itu bahayanya.